رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haris Hakim bin Abu Bakar dan saya akan menerang pengenalan pengurusan Islam. Pengurusan Islam merupakan proses penting bagi mengendalikan manusia, organisasi dan matlamat pengurusan Islam yang hendak dicapai berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Pengurusan Islam merangkumi peranan Tauhid sebagai asas pengurusan pendekatan Islam sebagai satu cara hidup yang menyeluruh dan bersepadu dalam melaksanakan pengurusan Islam. Ia merupakan unsur penyerahan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Afandi Hasan berpendapat bahawa pengurusan Islam ialah salah satu pengembangan tenaga dan sumber melalui perancangan, arahan dan kawalan dalam sebuah organisasi mengikut prinsip dan nilai yang ditetapkan dalam Islam. Dalam mencapai pengurusan Islam yang terbaik, terdapat beberapa teras dalam pengurusan agama Islam. Pada umumnya, teras pengurusan Islam terbahagi kepada 5, iaitu Tauhid. Tauhid bermaksud pengesaan Allah tanpa sekutu. Seterusnya, Khalifah bermaksud manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Selain itu, Taskhir, ketudukan alam semesta kepada manusia sebagai Khalifah. Teras yang keempat adalah Tazkiyah al-Nafs, iaitu pensucian diri dan harta. Akhir sekali, Karamatul Insan yang bermaksud menjaga kehormatan diri, memelihara moral dan keunggulan peribadi. Namun, begitu, dalam kerja kursus ini, teras yang akan diberi perhatian adalah 2 teras, iaitu teras Tazkiyah al-Nafs dan Karamatul Insan. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman. Hari ini saya akan terangkan apa itu Tazkiyah al-Nafs. Tazkiyah al-Nafs ni menurut Al-Ghazali ialah pembersihan jiwa, penyucian diri. Dia berasal dari bahasa Arab iaitu masdar dari zakah. Tazkiyah al-Nafs ni dia mengangkat darjat manusia ke tingkat yang lebih tinggi, manakala lawan dia adalah Tasdiyah al-Nafs yang bermaksud menjatuhkan jiwa manusia ke lembah kehinaan. Menurut Fakhr Razi dalam Tafsir Al-Kabir, dia mengertikan tazkiyah ini berfungsi untuk menguatkan motivasi seseorang dalam beriman dan beramal soleh. Selain itu, menurut Ibnu Arabi dalam konteks ahli tasawuf, tazkiyah ini bermaksud pembersihan atau penyuburan. Tazkiyah ini merujuk kepada bersih daripada sifat keji dalam diri dan kezaliman lahiriah. Firman Allah ayat 9-10 dari surah Al-Syam, sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu dan merugilah orang yang mengotorinya. Secara ringkasnya, kita boleh simpulkan bahawa Tazkiyah al-Nafs ni dia lebih menyentuh mengenai jiwa. Arab bila sebut jiwa, diorang akan tumpu kepada jantung, tapi kita sebagai orang Melayu, kita lebih gemar menggunakan sebagai hati. Okey, penting ke hati ni sebenarnya? Hati ni penentu kebaikan, kejahatan seseorang itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Namun jika seandainya daging itu tersebut rosak, maka rosaklah seluruh anggotanya. Daging yang dimasukkan adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Okay, macam mana hati ni main peranan? Hati ni ada 2 benda yang akan mengawal hati ni. Yang pertama, akal. Yang kedua, nafsu. Okey, akal ni, macam mana akal ni kawan nafsu? Akal ni kita kena banyakkan ilmu agama supaya bila hati tu nak buat sesuatu, akal ni yang akan, orang kata, memberi pesanan. Contoh dia macam contoh kita nak curi barang, nanti akal ni akan berfikir macam kita hati nak curi barang tu. Lepas tu akal tu dia akan, jangan ni dosa ni kabaran kita, kalau curi kan masuk neraka. Itulah pentingnya akal. Akal tadi ilmu, dia punya makanan adalah ilmu. Nafsu ni makanan dia adalah syaitan. So syaitan ni yang banyak orang kata mengasut daripada mengasut kita melalui nafsu ni. Tapi nafsu ni tak adalah semua jahat. Contoh dia macam nafsu makan, macam makan, minum, tu pun memerlukan nafsu. So tak semua nafsu jahat, tapi orang kata jangan berlebih bab nafsu ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Taib. Saya akan menerangkan tentang aplikasi teras Tazkiyah An-Nafs dalam pengurusan Islam. Cara untuk mengaplikasikan Tazkiyah An-Nafs dalam pengurusan Islam antaranya ialah mencari keredaan Allah dan Al-Falaq sebagai matlamat dalam pengurusan. Setiap Muslim di muka bumi ini melakukan segala perkara hanyalah untuk mencari keredaan Allah semata-mata dan Al-Falaq yang bererti kejayaan. Pengurusan dan pemilik syarikat mestilah meletakkan matlamat jangka masa panjang yang tertumpu lebih pada mencari keredaan Allah dan matlamat jangka pendek yang merupakan produktiviti dan hasil kerja dalam bentuk material untuk mencapai objektif dalam pengurusan. Seterusnya, melaksanakan ma'ruf dan mencegah mungkar. Pengurus ataupun pemilik syarikat haruslah memastikan prinsip melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dilakukan dengan serentak dalam sebuah organisasi mereka. Contohnya, membuat etika pemakaian berdasarkan syariat Islam. Selain itu, syariat sebagai sumber ilmu dan nilai dalam pengurusan Islam. Di dalam pengurusan Islam, suatu perkara atau pekerjaan mestilah dilakukan dengan sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya semuanya berdasarkan 5 hukum dalam Islam, iaitu wajib, sunat, faruz, makruh dan haram. Contohnya, pemilik atau syarikat boleh melaksanakan perkara wajib dan seiring dengan sunat serta niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, mempraktikkan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi. Konsep ini bererti semua manusia di muka bumi ini mempunyai tanggungjawab sendiri untuk memakmurkan sumber-sumber alam di muka bumi ini. Konsep ini mengajak manusia supaya menyedari peranan yang harus dimainkan dalam menguruskan pekerjaannya dalam sesebuah pengurusan Islam. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan pengabaian teras Tazkiyah An-Nafs dalam pengurusan Islam. Antara kesan pengabaian teras An-Nafs dalam pengurusan Islam ialah melahirkan insan-insan yang mempunyai keyakinan diri yang rendah dan kualiti peribadi yang rendah. Contohnya, individu tidak mempunyai ketenangan dalam menghadapi tekanan kerja dan tidak istiqamah dalam melakukan suatu perkara yang telah diamanahkan untuknya. Seterusnya, tidak memiliki kualiti dalam hubungan sosial antara individu dengan individu yang lain. Individu tersebut selalunya akan mempunyai hubungan yang teruk dengan orang sekeliling. Individu yang dalam hatinya kari dengan teras Tazkiyah An-Nafs tidak mendapat sosial dengan baik kerana di dalam hatinya mempunyai pelbagai sifat kehinaan seperti dengki. Selain itu, melahirkan insan yang mempunyai sentiasa rasa tinggi diri dan merasakan diri mereka betul. Individu tersebut akan berasa sombong, bongkak maupun yang mempunyai autoriti ataupun mempunyai jawatan yang tinggi atau rendah. Di samping itu, menjadikan individu yang bersikap melulu dan tidak mempunyai ketenangan dalam menyelesaikan sesuatu perkara atau masalah yang berlaku. Apabila ketua tersebut tidak mempunyai ketenangan dan melulu dalam membuat keputusan seperti menghukum pekerja tanpa unsur periksa menyebabkan berlakunya salah faham antara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Al-Munajir akan membentangkan bahagian konsep Al-Insan. Insan secara amnya menunjukkan kita sebagai manusia adalah ciptaan sebaik-baik berbanding malaikat, tumbuhan dan haiwan. Hal ini kerana kita digunakan akal, jasad dan juga roh. Derajat seorang insan juga diletakkan lebih tinggi berbanding ciptaan Allah SWT yang lain. Kerana di dalam Al-Quran, Al-Insan dianggap sebagai hamba Allah yang dicipta untuk menyembah kepada penciptanya. Terdapat 7 istilah yang disebut di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan konsep Al-Insan. Antara istilah-istilah yang dinyatakan di dalam Al-Quran ialah Al-Bashar. Al-Bashar yang membawa arti sesuatu yang tampak baik dan indah, memerhati, diperhati dan lain-lain. Al-Bashar secara amnya menunjukkan kita sebagai manusia adalah ciptaan biologis, mempunyai sifat-sifat ciptaan biologis seperti makan dan minum, hubungan seksual dan lain-lain. Seterusnya, An-Nas. An-Nas membawa arti kita sebagai manusia mempunyai suatu komuniti masyarakat yang mempunyai pelbagai etnik, kaum dan bangsa. Sekaligus membawa arti kita ialah makhluk yang membutuhkan antara satu sama lain. Seterusnya, Bani Adam.
Bani Adam membawa erti anak cucu dan keturunan Adam. Istilah ini digunakan untuk mengistilahkan kita sebagai manusia adalah keturunan daripada Nabi Adam. Keempat ialah al-ins, yang berarti jinak dan ramah. Dan istilah ini sering disandingkan dengan perkataan jin di dalam Al-Quran kerana manusia dan jin adalah perkara yang saling berlawanan antara satu sama lain. Antara sifat-sifat jin dan manusia yang berlawanan antara satu sama lain ialah manusia mempunyai kasat mata dan jinak, manakala jin pula tidak kasat mata dan juga liar. Yang seterusnya ialah definisi al-insan. Al-insan bermaksud melihat, mengetahui dan meminta izin. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan bahawa insan boleh berfikir dan mengetahui berbanding makhluk-makhluk yang lain. Insan boleh mengambil iktibar daripada apa yang dilihat, memerhati sama ada itu benar atau salah dan juga meminta izin untuk menggunakan barang yang bukan miliknya. Bahagian yang seterusnya, proses-proses kejadian al-insan. Proses yang pertama ialah perkahwinan antara lelaki dan juga perempuan. Proses yang kedua, nutfah. Nutfah membawa arti percantuman benih lelaki dan juga perempuan. Proses yang ketiga, alaqah. Dalam masa 40 hari, benih yang bercantum itu akan bertukar menjadi alaqah. Pada masa yang sama, ibu akan mula rasa loya dan pening kepala. Proses yang seterusnya, mudghah. Membawa arti dalam masa 40 hari, alaqah itu akan berubah menjadi seketul daging. Yang seterusnya, pembentukan tulang. Dan yang terakhir sekali ialah janin. Itu saja pembentangan saya tentang konsep al-insan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Laila binti Rosli. Tajuk pembentangan saya ialah aplikasi teras bagi karamatul insan. Pertama sekali, pengurusan Islam adalah sangat penting dalam mengendalikan manusia, organisasi dan matlamat yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Seterusnya, prinsip teras karamatul insan ialah sesebuah individu menjaga maruah dan kehormatan dirinya serta orang lain. Sebagai contoh, walaupun sahabatnya tiada di depannya, tetapi dia tetap bercerita baik tentang sahabatnya. Seterusnya, aplikasi teras dalam pengurusan Islam ialah individu yang mempunyai sifat amanah. Untuk dijadikan contoh, setiap organisasi mempunyai jawatan dan tugas yang tersendiri. Contohnya, bendahari. Bendahari memegang amanah dan tugas yang sangat besar, tanggungjawab yang sangat besar. Jadi mereka perlu jujur dan amanah dalam menjalankan tugas supaya tidak memberi persepsi buruk terhadap diri sendiri. Seterusnya, aplikasi teras bagi karamatul insan ialah majikan menjaga hak kebajikan pekerjanya. Sebagai contoh, majikan tidak mengarahkan pekerjanya untuk bekerja lebih masa, di mana majikannya perlu menjaga kebajikan supaya mempunyai hubungan yang aman dan harmoni di antara majikan dan pekerja. Di samping itu, pekerja yang menjalankan tanggungjawabnya dengan baik akan dipandang tinggi oleh orang sekeliling sesebuah organisasi. Ini kerana apabila seseorang membuat kerja dengan bersungguh-sungguh dan mendapat hasil yang baik, ia sangat memberi pandangan yang baik terhadap orang lain serta menjaga maruah diri sendiri. Kesimpulannya, semua cara mengaplikasi teras karamatul insan dalam pengurusan Islam telah saya terangkan dan ianya sangat penting untuk dipraktikkan dalam sesebuah organisasi agar dapat mencapai matlamat yang diingini dan sentiasa berada dalam landasan yang diredai Allah. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa mengamalkan prinsip karamatul insan agar sentiasa berada dalam keadaan harmoni dan aman. Sekian, terima kasih. Okey, sekarang saya akan terangkan apa kesan pengabaian teras karamatul insan dalam pengurusan Islam. Okey, yang pertama sekali, sesebuah organisasi akan menghasilkan persekitaran yang tidak harmoni serta memberi kesan negatif kepada seseorang. Okey, macam mana tu? Okey, contoh dia, kita dengan member kita bekerja dalam satu tempat yang sama. Lepas tu member kita ni, kita dah kerja kau-kau punya, kita kerja memang struggle punya. Dia ala kadar je kerja, buat kerja macam ala kadar lah, nak tak nak. Lepas tu bila kerja tu kadang-kadang dia tak siap, kita terpaksa cover kerja dia. Sebab kita kerja ni dalam berkumpulan, manager dia takkan marah orang tu, dia akan marah satu kumpulan tu. So nak tak nak kita kena cover kerja tu. So bila kita dah cover benda tu, okey, mula kita sabar lagi lah. Kan kalau 3 orang, member tu mengajuk pula. So macam mana benda ni akan efek dia? Okey, efek dia masa kita nak ambil gaji nanti.
Sebab gaji tu kita dibayar sama je tau. Tapi padahal kita kerja kita separuh tenaga kita guna. Member kerja lag tapi gaji sama. Yang ni yang kita tak nak ni. Sebab bila benda tu berlaku, kita yang kerja keras ni kita akan terasa tau. Macam kita macam tak puas hati lah. Aku kerja bagai narak, kau kerja macam tu tapi gaji sama. So benda tu kita nak elakkan lah. Sebab benda tu yang akan menimbulkan perasaan tidak puas hati. Okey, kesan yang kedua pula, kalau kita tak ada karamatul ihsan ni, mengambil ringan tentang adab pergaulan sesama sendiri dalam sesebuah organisasi. Okey, macam mana tu? Okey, contoh dia macam tadi juga member kita, tapi kali ni bukan member yang tadi tu lah. Member tadi tu dah berhenti kerja lah. Contoh dia, kita kerja dengan member kita. Member kita ni, dia orang kata top manager. Kita macam orang bawahan lah. Kat luar, mungkin kita boleh lepak stable dengan dia dekat kedai mamak. Kita boleh gurau-gurau. Tapi bila dekat tempat kerja, kita kena hormat dia. Maksud dia, bila dia bagi kita tanggungjawab, kita buatlah sebaik mungkin. Kita jangan macam, alah kau hari tu lepas kedai mamak pun aku belanja. Kita jangan macam tu. Kita macam orang kata, kita hormat lah. Kalau role dia sebagai leader ke manager ke, kita hormat je. Kalau dia cakap buat benda ni, kita ikut je. Kita jangan nak ambil mudah lah. Sebab communication ni penting. Sebab kita pun tak tahu apa dalam hati dia. Mungkin dia sebab kau member aku je. Tidak, aku dah buang kau ni. Benda tu kita nak elakkan. Tadi kita sebagai pekerja bawahan. Okey, manager pula jangan, dia orang bawah, kita boleh maki dia, kita boleh bully dia. Jangan macam tu pula. Sebab kita ni, manager ni, kita tanggungjawab kita besar. Kita ni orang kata role model lah. Kita kena tunjukkan contoh yang baik. Kalau kita marah, kita maki dia, lepas tu kita kata dia macam-macam, pekerja yang orang bawah tu akan terasa. Mulalah dia nak berhenti kerja. Kalau dia berhenti kerja je tak apa. Ni dia dah berhenti, lepas tu bila kat luar dia akan cerita, manager ni mulut longkang lah, suka maki-maki. Kalau marah boleh. Marah yang membina tak apa. Kena marah yang bagi motivasi. Tapi kalau marah untuk jatuhkan diri, lepas tu lepas marah, dah lah marah, lepas tu nak yang terbaik. Apa benda kan? Orang marah bagi yang marah yang membina lah. Bagi kata-kata semangat. Macam Sparta tu, yang perang tu. This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. Kesan yang ketiga pula, individu akan dipandang hina dan maruahnya akan tercela. Okey, macam tadi, manager tu dah marah orang tu kau-kau punya, memang tak bagi can punya. Marah pula, marah yang memang menghina. So, bila individu tu dia dah berhenti, dia akan cerita benda ni. Yang ni kalau individu macam dia tak bagi muka punya, dia akan cerita keburukan. So, benda ni dia akan mencalakan maruah lah dengan image company tu atau maybe manager tu. So benda ni kita tak nak lah. Dia akan menjatuhkan reputasi company tu lah. Dan mungkin manager tu boleh dibuang. Yelah, dah manager tu macam tu, lepas tu siapa lagi nak kerja dengan orang macam tu? Okey, kesan yang terakhir pula, individu tersebut akan dipandang rendah oleh masyarakat. Bila dia dah cerita semua orang benda-benda macam tu, dia dah cerita keburukan manager atau pekerja, orang lain semua akan pandang, orang akan percayalah apa yang dia cakap. So karamatul ihsan ni memang penting. Kita sebagai insan ni, kita kena ingat tau, kita ni manusia. Tak kisahlah kita manager ke, kita pekerja ke, kita kena buat yang terbaik lah dalam waktu bekerja tu. Sebab apa? Kita kena ingat apa yang kita buat ni, apa yang kita buat dalam dunia ni, semua ni akan disoal oleh Allah dekat pada mahsyar. So beringatlah. So sampai situ saja penerangan saya. See you later. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam mestilah mengamalkan teras-teras pengurusan Islam dalam kehidupan supaya kita menjadi Muslim yang diredai dan diberkati Allah. Islam bukanlah satu ajaran yang utopia, iaitu sesuatu yang tidak mampu dicapai dan dilakukan oleh manusia. Sebaliknya, ajaran Islam merupakan ajaran wahyu yang mudah dan realistik untuk semua manusia di semua tempat pada semua masa. Selain itu, Islam juga mempunyai pandangan yang tersendiri terhadap kehidupan di muka bumi, termaksudlah kepentingan ilmu dan sistem nilai. Pengurusan Islam dalam organisasi yang dipimpin merupakan satu wadah ke arah Muslim sejati dan mencontohi Rasulullah. Sekian, terima kasih.